Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang sangat Allah kasihi sekalian, apa khabar semua? Sihat? Masya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, syukur banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, Dialah Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan kita, Rabb kita, yang Dia tak pernah lupakan kita walaupun satu saat. Dialah Allah Tuhan kita yang tak pernah lupakan kita walaupun satu saat. Walaupun kita lupa Dia 24 jam, walaupun kita 24 jam lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Allah Subhanahu Wa Taala Dia tak pernah lupakan hamba Dia walaupun sedetik. Walaupun sedetik, Allah Subhanahu Wa Taala Dia tak pernah lupakan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita syukur banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita telah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang sangat baik, yang maha baik, yang Dia tak pernah tinggalkan kita dan tak pernah lupakan kita walaupun satu saat. Ingat tak saat kita bercinta dengan isteri kita dulu? Ingat tak saat kita bercinta dengan suami kita dulu? Tuan-tuan perempuan sekalian mesti ingat kan? Kita selalu kata yang dia sayang kat kita, kita sayang kat dia. Tetapi tuan-tuan dan perempuan sekalian, sampai satu tahap, kalau jodoh tak panjang, kita tetap akan tinggalkan dia. Kita tetap akan tinggalkan dia. Walaupun kita kata dia sayang kita, walaupun kita kata dia sehati sejiwa dengan kita, tapi tuan-tuan dan perempuan sekalian, sampai satu tahap kan, suami dan isteri kita akan tinggalkan kita buat satu hari nanti, buat selama-lamanya. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, tapi Allah Subhanahu Wa Taala Dialah Tuhan kita yang tak pernah tinggalkan kita walaupun satu saat. Apa pun yang berlaku, Allah SWT Dia tak akan tinggalkan kita. Dia tak akan tinggalkan kita walaupun satu saat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita syukur banyak pada Allah SWT. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, terima kasih banyak. Siapa yang dengar live ni boleh komen, boleh tolong klik share video ni supaya ramai orang kat luar sana dapat manfaat daripada perkongsian ni. Mudah-mudahan ramai orang yang amalkan, dan mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah SWT luaskan rezeki kita. Siapa kat sini yang nak Allah luaskan rezeki? Cuba angkat tangan, komen saya nak. Cuba boleh. Kita nak tengok siapa yang nak Allah luaskan rezeki. Saya tolong doakan tuan-tuan dan puan-puan. Siapa nak Allah Ta'ala luaskan rezeki dia? Boleh tolong komen kat bawah. Saya nak, nanti saya doakan tuan-tuan puan sekalian secara khusus insya-Allah. Terima kasih banyak Isyad. Syed Saiful Bahari, terima kasih banyak. Wan Azizul, terima kasih banyak. Boleh insya-Allah. Siapa kat sini yang nak saya sharekan tuan-tuan perempuan sekalian, satu amalan yang sangat hebat untuk Allah SWT luaskan rezeki kita semua. Saya beri salam sikit. Masya-Allah. Masya-Allah. Siapa nak boleh komen kat bawah. Saya nak. Minta tolong Irsyad, siapa-siapa yang dengar ni semua ni, Syed Saiful Bahari ni semua, Mas Linda Syarifuddin, tolong klik share video ni supaya ramai orang kat luar sana dapat manfaat. Muhammad Ismail Mahmud, terima kasih banyak. Tolong klik share supaya Allah SWT rahmati kita semua dan Allah SWT luaskan rezeki kita semua insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, kaya dan miskin ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu orang dia usaha untuk jadi miskin, tapi Allah buat ketetapan untuk dia tu jadi kaya, maka dia tetap akan kaya walaupun dia buat usaha untuk jadi miskin. Tak ada orang kan yang buat usaha jadi miskin. Tapi tuan-tuan dan perempuan sekalian, walaupun satu orang tu dia buat usaha untuk jadi miskin, tapi Allah telah tetapkan dia jadi kaya, maka dia akan kaya. Dia akan jadi kaya. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, satu orang yang dia buat usaha, satu orang yang buat usaha dia nak jadi kaya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala kata dia miskin, dia tetap akan miskin. Buatlah apa cara sekalipun. Sebab kaya dan miskin ni adalah ketetapan, ataupun tuan-tuan sekalian, kaya dan miskin ni adalah dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang bagi kita miskin, Allah yang bagi kita kaya. Ada orang jadi kaya tapi dia punya kaya dia tak kekal lama.
Ada orang dia jadi miskin, tapi miskin dia pun tak kekal lama. Kan? Mula-mula jadi susah, orang susah, miskin, tapi tiba-tiba jadi kaya. Tuan-tuan puan sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah. Saya datang daripada asal orang susah, orang miskin sangat-sangat. Saya pernah tengok arwah mak saya pinjam beras rumah jiran sebelah. Saya pernah tengok arwah mak saya pinjam beras rumah jiran sebelah. Saya pernah tengok depan mata saya. Saat itu bila saya tengok arwah mak saya pinjam beras rumah jiran sebelah, saya dah tak ponteng sekolah lagi. Adik-beradik saya semua orang yang susah nak ponteng sekolah. Sebab apa? Kami tahu mak ayah kami hidup susah, ayah kami orang susah, mak kami orang susah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya pernah rasa hidup miskin macam mana. Saya pernah rasa macam mana orang ejek saya anak orang miskin. Saya pernah rasa semua tuan-tuan puan sekalian macam mana kawan-kawan saya semua pernah ejek saya jadi orang miskin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terima kasih Cikgu Jamilah. Terima kasih semua, tolong klik share sekali. Tolong klik share yang ni, yang Facebook personal saya ni. Boleh tolong klik share. Terima kasih banyak Nur Arina, terima kasih Syuhib Imtiaz, terima kasih banyak semua sekali. Waalaikumsalam. Terima kasih yang beri salam kat saya, terima kasih banyak. Tuan-tuan 54 orang ni tolong klik share supaya ramai orang kat luar sana dapat manfaat, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kaya dan miskin ni Allah SWT yang buat. Allah yang bagi miskin, Allah yang bagi kaya. Tuan-tuan sendiri pernah dengar kan kisah macam mana Saidina Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf satu orang yang sangat kaya, satu orang yang sangat kaya. Dia ni dikatakan walaupun dia berdehem dalam tandas, tapi tuan-tuan sekalian, transaksi itu berlaku. Perniagaan tu berlaku. Hebat tak hebat dia ni? Walaupun dia duduk dalam tandas, dia hanya berdehem je. Dia berdehem je. Terus transaksi tu berlaku. Hebat, sangat hebat Abdul Rahman bin Auf. Sampai satu ketika bila Abdul Rahman bin Auf dia dengar Nabi SAW kata yang dia ni akan masuk syurga dan keadaan merangkak. Orang masuk syurga ni kena hisap banyak. Masuk syurga ni, orang yang kaya-kaya ni dia kena hisap dekat akhirat nanti. Dia kena hisap dengan hisap yang berat. Sebab banyak benda yang dia kena hisap, kena kira. Harta-harta dia semua kena kira. Maka Abdul Rahman bin Auf dalam kitab sebut, dia telah risau, dia telah menangis, dia risau. Dia kata, demi Allah, ada 60 ekor unta syarat dengan muatan perniagaan. Hari ini juga aku telah korbankan mereka, aku telah korbankan semua itu untuk anak-anak yatim, untuk janda-janda, untuk ibu-ibu tunggal. Aku sedekahkan pada semua untuk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Abdul Rahman bin Auf pun juga buat. Dia buat apa? Dia telah simpan semua kurma dia. Dia simpan dia punya tamar dia. Waalaikumsalam Imirul Izmir, terima kasih banyak Abang Mirul. Cik Mirul, terima kasih banyak. Dia buat apa? Dia simpan semua dia punya kurma dia simpan dekat dalam gudang. Dia simpan, dia tak nak jual. Sebab apa? Kalau dia jual, dia jadi kaya. Tapi dia takut untuk jadi kaya. Dia buat usaha untuk jadi miskin. Dia buat usaha untuk jadi miskin. Tiba-tiba tuan-tuan sekalian, dia simpan semua dalam gudang dia. Simpan dalam gudang dia semua. Sampailah satu tahap, dia punya kurma dia tu jadi busuk. Kurma dia tu jadi busuk, jadi buruk. Tapi Allah SWT punya takdir yang mengatakan bahawa dia ni akan kaya. Dia ni akan kaya. Maka tuan-tuan sekalian, Allah datangkan satu wabak. Allah SWT datangkan satu wabak dekat kota Madinah. Allah SWT telah datangkan satu wabak lebih kurang macam wabak kusta yang hanya boleh diubati dengan kurma yang buruk dan busuk. Siapa yang ada kurma dan buruk dan busuk? Abdul Rahman bin Auf saja yang ada. Maka Abdul Rahman bin Auf telah jualkan semua kurma yang busuk dia tu dan dia akan bertambah jadi kaya. Nak bagi tahu pada kita semua, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kaya dan miskin ni adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa yang boleh bagi kaya, tak ada siapa yang boleh jadi miskin melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa yang boleh bagi kaya, tak ada siapa yang boleh bagi miskin melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kaya dan miskin adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nak bagi tahu pada kita semua, tapi tak salah jadi kaya. Jangan kata saya kata salah jadi kaya. Tak salah jadi kaya. Jadi orang kaya yang takwa, yang takut pada Allah. Dia sangat-sangat digalakkan. Yang kita takut bila kita jadi kaya, kita jadi orang yang engkar pada perintah Allah. Kita takut-takut kita jadi kaya yang menyebabkan kita semakin lupa kepada Allah SWT. Tapi tak salah kita usahakan, kita usaha kuat bekerja. Nabi bagi tahu siapa? Orang yang kuat bekerja untuk bagi makan pada orang lain, untuk tanggung anak-anak yatim, untuk tanggung janda-janda dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian, Allah SWT rahmati dia. Allah Ta'ala bagi dia sangat pahala yang sangat besar. Jadi tuan-tuan sekalian, jangan salah faham
Bukan Islam tak boleh bagi kita jadi kaya, tak. Islam suruh kita jadi kaya, tapi orang kaya yang orang yang takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kaya yang ada sifat penyayang, kasih pada semua orang miskin. Nampak orang miskin dengan penuh rasa kasih sayang, penuh rasa cinta tengok orang miskin. Ada orang kaya tapi dia melihat orang miskin dengan penuh rasa kebencian. Orang yang macam ni Allah SWT tak suka dengan dia. Allah tak sayang pada dia. Allah sayang pada orang kaya yang dia mencari orang miskin. Dia mencari orang miskin. Dia tak menunggu-nunggu orang miskin datang kepada dia. Dia mencari orang miskin. Allah rahmati orang kaya yang macam ni. Orang kaya yang sentiasa mencari-cari orang miskin, mencari orang miskin. Masuk ke rumah-rumah, ke kampung-kampung, masuk ke seluruh dalam hutan, masuk. Untuk apa? Untuk mencari orang miskin. Tuan-tuan puan sekalian, orang macam ni yang kita nak. Jadi tuan-tuan puan sekalian, saya nak sharekan dengan tuan-tuan puan sekalian, apa amalan yang nak Allah SWT nak luaskan rezeki kita. Saya jarang share benda-benda macam ini. Jadi tuan-tuan puan sekalian, tolong dengar betul-betul, baik-baik dengar, salin kalau boleh. Kalau boleh lepas habis ni terus amalkan. Boleh insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, mudah-mudahan Abang Syawal, apa khabar Abang Syawal? Terima kasih, sihat. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya nak share dengan tuan-tuan. Siapa kat sini yang nak? Siapa kat sini yang nak jadi orang kaya? Cuba angkat tangan. Siapa kat sini nak jadi orang kaya dan pemurah? Siapa nak kat sini nak jadi orang kaya yang pemurah, yang takut pada Allah? Terima kasih banyak Ustaz Amir. Ustaz Amir boleh tolong klik share video ni supaya ramai orang dapat manfaat. Siapa nak jadi kaya, lepas tu dia jadi pemurah, lepas tu dia jadi orang yang sangat penyayang pada orang miskin. Siapa nak jadi macam tu? Cuba komen kat bawah. Saya nak jadi, dengar ni tuan-tuan, saya nak jadi orang yang kaya, orang yang pemurah, orang yang penyayang kepada orang miskin. Siapa nak jadi orang yang kaya, pemurah, penyayang kepada orang miskin? Siapa nak jadi macam tu? Cuba angkat tangan. Masya Allah. Hadi Ramzani, Masya Allah, apa khabar, sihat? Zalhari Zainal, terima kasih, Masya Allah. Ramai yang nak jadi kaya. Ramai yang jadi kaya. Tengok Ustaz Ibit Liu, kaya raya. Allah bagi dia kaya raya. Tuan-tuan nak tahu tak? Saya rapat dengan dia. Saya rapat sangat-sangat dengan dia. Jadi tuan-tuan puan sekalian nak tahu tak macam mana Allah Ta'ala boleh jadikan dia orang kaya gila-gila? Kenapa Ustaz Ibit Liu yang dulu pernah susah, kan? Pernah buat susah, pernah jadi susah, orang susah, dia tak makan dan sebagainya. Tuan-tuan nak tahu tak macam mana dia boleh jadi orang kaya? Sebab dia memang ada sifat penyayang. Jadi orang yang sifat penyayang ni tuan-tuan puan sekalian, pertama sekali saya nak beritahu pada tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita nak jadi orang kaya, nak jadi orang yang kaya, pertama sekali kita kena sayang pada orang miskin. Kita kena jadi orang yang sayang pada orang miskin, melihat orang miskin dengan penuh rasa kasih sayang. Ini poin yang pertama yang saya nak bagi kepada tuan-tuan dan puan. Selagi kita semua ada rasa sifat, rasa benci, rasa hina terhadap orang miskin, selagi itulah tuan-tuan dan puan sekalian, kita takkan Allah jadikan kita jadi kaya. Sebab Allah tahu kita ni orang macam mana. Untuk kita ni, jadi orang kaya ni, Allah tahu kita ni layak ke tak layak. Jadi tuan-tuan puan sekalian, kenapa Allah Ta'ala bagi contoh macam Ustaz Ibit Liu, minta maaf, orang yang sangat kaya sekarang ni, sekarang kaya, juta-juta duit dia, macam-macam luas rezeki dia, rumah macam-macam rumah ada, kereta macam-macam kereta ada, macam-macam bisnes ada. Tuan-tuan puan sekalian nak tahu tak kenapa Allah bagi dia macam tu? Sebab dia tak pernah benci siapa-siapa. Sebab dia tak pernah benci pada siapa-siapa. Sebab dia tak pernah benci pada siapa-siapa. Kalau orang kutuk dia, orang hina dia, dia buat tak tahu je. Dia tak pernah fikir apa orang cakap pasal dia, orang cakap buruk pasal dia, dia tak pernah fikir pasal tu. Sebab tu tuan-tuan puan sekalian, yang pertama sekali, kita kena jadi orang yang sangat sayang, cinta pada orang miskin. Kita kena jadi orang yang sangat penyayang, orang yang sangat cinta pada orang miskin. Melihat orang miskin, orang miskin, melihat orang miskin dan keadaan penuh kasih sayang. Itu yang pertama sekali. Kalau tuan-tuan perempuan nak jadi kaya betul-betul, memang kena pandang orang lihat dengan tu. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Saya memang sangat suka pada orang miskin. Saya sangat sayang pada orang miskin. Dan saya tak boleh tengok orang miskin dan susah. Saya tak boleh tengok. Saya memang daripada dulu lagi, sejak daripada dululah, memang saya datang daripada keluarga susah, kan. Saya datang daripada keluarga susah. Siapa kat sini yang kenal Ustaz Tidur ni, siapa yang kenal Ustaz Tidur dulu macam mana, waktu kecil macam mana? Memang hidup susah. Mak saya susah, ayah saya susah. Ayah saya nelayan, nak dapat RM200 pun susah. Nak dapat RM300 sebulan pun susah. Ayah saya orang miskin, orang susah sangat-sangat. Jadi tuan-tuan sekalian, saya pernah rasa macam mana hidup susah. Abang-abang saya pernah rasa hidup susah macam mana. Keluarga saya pernah rasa hidup susah macam mana. Jadi tuan-tuan perempuan sekalian, saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan perempuan sekalian macam mana kita nak jadi kaya. Pertama sekali, kita kena ada sifat penyayang dan kasih pada orang miskin. Lihat orang miskin. Walaupun minta maaf tuan-tuan, contohnya kan, kalau tuan-tuan dan perempuan sekalian yang Allah sangat kasihi ni,
Semua sekali kat sini contohnya masa kata memang tak ada duit, kita pun tak ada duit sangat. Kita tak ada duit sangat, kita pun susah, miskin dan sebagainya. Tapi tuan-tuan sekalian, syarat yang pertama bukan memberi dulu. Jangan memberi dulu. Yang pertama sekali kenapa? Kena lihat dulu orang miskin dengan penuh kasih sayang. Nampak orang dekat minta maaf, contohnya macam pakcik-pakcik yang duduk tepi-tepi ATM kan? Duduk kat tepi-tepi Petronas. Lihat mereka tu dengan kasih sayang. Walaupun kita tak memberi, walaupun RM1, kita pun tak mampu. RM1 pun kita tak mampu nak bagi. Tapi tuan-tuan puan sekalian, kita kena buat apa? Kita kena melihat mereka dengan penuh rasa kasih dan sayang. Itu semua kat mana tuan-tuan? Itu semua kat hati kita. Dia tak boleh nak buat-buat. Dia mesti kena pupuk dalam hati kita. Kita kena rasa sayang, kena rasa suka dan cinta pada orang miskin. Walaupun dia nampak pakaian dia lusuh, walaupun pakaian dia lusuh, dia punya baju dia macam tak bersih sangat, tuan-tuan puan sekalian jangan rasa benci dengan dia orang. Rasa sayang pada mereka semua. Tuan-tuan perempuan sekalian, memang saya suka orang macam gini, saya suka peluk mereka. Saya suka peluk mereka. Dan mungkin asbab itu Allah luaskan rezeki saya. Tak putus-putus rezeki saya, syukur pada Allah SWT. Jadi tuan-tuan puan sekalian, yang pertama sekali apa? Kena lihat orang miskin, orang susah dengan penuh rasa kasih dan sayang. Boleh insya-Allah? Nombor 2, saya nak bagi nombor 2. Nombor 2 ni padu. Siapa yang nak nombor 2? Siapa yang nak tahu poin nombor 2? Angkat tangan. Siapa nak? Siapa nak angkat tangan? Siapa nak? Cuba angkat tangan. Siapa nak? Siapa nak tahu boleh komen kat bawah. Saya nak tahu. Poin nombor 2. Saya nak bagi tahu. Sekejap ni 2 poin je. Lepas tu kita habislah live kita ni. Sebab saya pun agak letih hari ni kan. Jadi tuan-tuan puan sekalian, boleh semua insya-Allah. Pertama sekali, betul tu Zalhari Zainal. Pertama sekali kena lihat dulu pada orang miskin dengan kasih sayang. Dengan rasa kasih dan sayang pada orang miskin, pada orang susah. Jangan pernah benci dengan orang susah miskin. Jangan nilai orang daripada luaran. Tuan-tuan dan puan sekalian, minta maaf cakap, tuan-tuan puan sekalian, kalau kita rasa benci dan rasa macam jijik lihat orang miskin, kita telah minta maaf, kita telah mengguris hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab Nabi sendiri telah berdoa pada Allah, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan aku di kalangan orang miskin, wa amitsni miskinan, matikan aku dalam keadaan miskin, wahsyurni fi zumratil masakin. Nabi kata apa? Ya Allah bangkitkanlah aku bersama dengan orang-orang miskin. Tuan-tuan puan sekalian, Nabi sangat cinta dan kasih pada orang miskin. Saya selalu cerita pasal kisah Zuhair radhiyallahu anhu, satu orang sahabat Nabi yang sangat, orang kata pakaiannya sangat lusuh. Orang semua tak nak kawan dengan dia. Orang yang sangat miskin, duduk kat pasar-pasar minta sedekah dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang Nabi buat pada Zuhair? Nabi SAW telah berkasih sayang dengan Zuhair. Nabi SAW telah datang belakang Zuhair dan tutup mata Zuhair. Main cak-cak pula dengan Zuhair. Tuan-tuan puan sekalian, masya-Allah. Kan? Tuan-tuan puan sekalian, macam tu kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada semua orang miskin-miskin. Jadi tuan-tuan puan sekalian, sebab tu saya nak beritahu pada tuan-tuan dan puan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala sangat kasih, sangat cinta, sangat sayang kepada orang yang mencintai orang miskin dan susah. Boleh insya-Allah tuan-tuan puan sekalian. Siapa nak tahu nombor 2? Siapa nak tahu nombor 2 boleh komen kat bawah. Saya nak tahu. Siapa nak tahu? Siapa nak tahu? Siapa nak tahu boleh komen dulu kat bawah. Saya nak tahu. Sekejap Siapa yang nak tahu? Siapa nak tahu boleh komen kat bawah. Ramai nak tahu ni. Fatimah Lemah. Ui, kenapa nama Fatimah Lemah Dahsyat nama. Fatimah Lemah. Siapa nak tahu lagi? Masya-Allah. Mazlinda Syarifuddin nak tahu. Sazliwati, terima kasih nak tahu. Hazrin Nazar nak tahu. Khairi nak tahu. Masya-Allah semua ni. Uncle Hairidin, apa khabar Uncle? Nur Afiqah Mutalib, apa khabar, sihat? Nur Fadilah Ismail, terima kasih banyak. Ustaz Ibit rendah diri, betul. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, semua sekali ni hebat-hebat semua ni yang dengar-dengar program saya ni. Hanif Azman, terima kasih banyak.
Semua tolong klik share video ni supaya ramai orang kat luar sana dapat manfaat. Masya Allah. Nombor 2 apa dia? Tuan-tuan dan puan sekalian, nombor 2 apa dia nombor 2? Nombor 2, tuan-tuan dan puan sekalian, nombor 2 saya nak bagi tahu pada tuan-tuan dan puan sekalian, ni sangat penting. Ramai orang suka memberi tapi memberi tanpa adab. Tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita nak jadi kaya, nak Allah luaskan rezeki kita, kita kena memberi dengan adab. Nombor 2 apa dia tuan-tuan? Kena memberi dengan adab. Kena memberi dengan adab. Kena memberi dengan adab. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, memberi dengan adab ni pernah sekali Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Muhammad Al-Fitri, banyak persamaan dengan Ustaz Ibit Liu. Masya Allah, saya tumpang keberkatan daripada Ustaz Ibit Liu, guru saya yang sangat mulia. Alhamdulillah, syukur banyak saya belajar dengan dia. Terima kasih banyak. Satu penghargaan untuk saya. Terima kasih banyak-banyak. Tapi saya orang biasa. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, nak bagi tahu, kita kena memberi dengan adab. Ramai orang beri sedekah tapi memberi sedekah tanpa ada adab. Kita bukan setakat nak dapat pahala daripada sedekah, tapi kita nak dapat kesan daripada sedekah. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan dan puan sekalian, kita bukan setakat nak dapat pahala daripada sedekah, tapi kita nak dapat kesan daripada sedekah kita. Kita nak dapat kesan daripada sedekah kita. Apa maksud saya memberi kesan pada sedekah? Kan Allah Ta'ala bagi tahu, Nabi bagi tahu, siapa yang memberi satu, Allah Ta'ala akan bagi dia 10 ataupun lebih. Tuan-tuan dan puan sekalian, ada orang dia memberi, tapi dia memberi tanpa ada kesan pada kehidupan dia. Banyak sedekah tapi masih susah. Kenapa jadi macam tu? Sebab kita memberi tanpa adab. Kita memberi bukan dengan adab. Kita kena memberi dengan adab. Saya bagi satu contoh. Tuan-tuan dan puan sekalian, kalau tuan-tuan dan puan buka dompet, ada duit RM50. Tuan-tuan dah pasang niat. Tuan-tuan dan puan memang nak sedekah RM50 dalam masjid. Tuan-tuan tengok ada duit RM50 yang lusuh. Ada duit RM50 yang baru, yang keras lagi. Yang mana satu yang kita keluarkan dan masuk ke dalam tabung? Kalau kita masukkan dalam tabung kita, duit yang lusuh, maknanya kita telah memberi tanpa adab. Ramai yang saya tengok tuan-tuan dan puan sekalian, ramai yang saya kaji, ramai orang yang memberi tanpa adab. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan sekalian? Memberi dengan benda yang lusuh-lusuh. Tuan-tuan dan puan sekalian, benda ni dia tak akan memberi kesan pada kehidupan seseorang. Yang memberi kesan kehidupan seseorang, ialah apabila kita memberi sesuatu benda dengan keadaan, dengan adab, iaitu memberi yang paling terbaik. Yang tu maksud saya. Tuan-tuan dan puan sekalian, kalau tuan-tuan dan puan saya jumpa orang miskin yang susah, make sure dia punya duit tu, kalau kita nak bagi duit kat orang tu, pastikan duit tu memang betul-betul yang baru, yang paling baru, yang orang kata yang bukan lusuh-lusuh. Yang lusuh-lusuh kita buat beli dekat pasar raya dan sebagainya. Tapi untuk orang kita beri dengan yang terbaik. Tuan-tuan dan puan sekian, kalau tuan-tuan tak percaya cakap saya, tuan-tuan dan puan try buat, cuba buat. Tak percaya tuan-tuan cuba buat. InsyaAllah kalau tuan-tuan dan puan benda ni, Allah SWT akan luaskan rezeki kita semua. Saya doakan semua sekali orang yang dengar live saya ni ataupun saya recorded, saya doa sungguh-sungguh dengan Allah SWT supaya Allah SWT akan luaskan rezeki tuan-tuan dan puan semua. Boleh insyaAllah. Saya sayang Ustaz Tidur terbaik. Terima kasih banyak Muhammad Al-Fitri. Terima kasih banyak sebab sayang saya. Saya pun sayang Tuan kerana Allah. Saya sayang Tuan kerana Allah. Bukan kerana apa yang ada pada Tuan, tapi saya sayang Tuan kerana Allah. Sebab ada iman yang ada dalam hati. Kita kena belajar tuan-tuan dan puan sekian. Kita bukan sayang orang sebab dia ada duit. Kita sayang dia sebab dia kaya. Kita sayang dia sebab dia ada pakai kereta mewah. Kita sayang dia sebab rumah dia besar, ada swimming pool. Tak, kita bukan sebab kita sayang dia sebab benda berdunia. Tapi kita sayang dia semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena sayang orang lain semata-mata kerana Allah, kerana iman yang ada pada hati dia, kerana iman yang ada pada dalam diri dia. Bila kita sayang pada orang lain dengan ada iman yang ada dalam diri dia, walaupun dia miskin, walaupun dia siapa-siapa, walaupun dia tak ada pangkat, tak ada darjat, tak ada apa-apa, kita akan mengasihi dan sayang dia semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sayang dia bukan sebab dia kaya. Kita sayang seseorang bukan sebab dia ada nama. Ada orang dia sayang satu orang bila dia ada jawatan. Oh, bila ada jawatan dia ikut je orang tu. Dia ikut je orang tu ke mana, ke hulu ke hilir. Oh, sayang sangat. Sebab apa? Ada jawatan. Bila dah tak ada jawatan, dah tinggalkan. Sebab apa? Kita sayang orang lain
Sebab kita sayang orang lain, bukan sebab apa-apa, kita sayang orang lain sebab harta yang ada pada diri dia, sebab dunia yang ada pada diri dia. Jadi sebab tu tuan-tuan puan sekalian, kita kena sayang orang lain, kita kena sayang semua orang, bukan disebabkan dia kaya, tapi sebab iman yang ada dalam hati dia, sebab kalimah la ilaha illallah yang ada dalam hati dia. Sama ada dia Cina, India, kita sayang semua orang. Saya tak suka orang yang tak sayang Cina, India. Ramai orang yang kata saya bangsa Melayu, saya kena jaga bangsa Melayu. Tak. Jangan salah faham. Kita mulia bukan sebab kita Melayu. Tuan-tuan boleh bersetuju dengan saya, dan tuan-tuan perempuan tak boleh bersetuju dengan saya, tak nak setuju dengan saya pun tak apa. Tapi saya cakap benda yang betul. Kita ni bangsa Melayu. Kita ni orang Melayu. Yang buat kita pilihan kita jadi Melayu bukan kita. Kita tak pilih kita untuk jadi Melayu. Dan orang Cina pun dia tak pilih dia untuk jadi orang Cina. Tapi tuan-tuan puan sekalian, kita semua Cina ke India ke Melayu, kita bukan menjadikan kita mulia sebab kita jadi Cina. Kita Cina bukan sebab kita mulia bukan sebab kita Cina. Kita mulia bukan sebab kita India. Kita mulia bukan sebab kita ni Melayu. Tak. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita mulia sebabkan iman yang ada pada diri kita. Sebab tu kalau kita suka sangat bangkitkan, contohnya kita sayang pada bangsa Melayu, kita kena bangkit jaga orang Melayu, kepentingan orang Melayu dan sebagainya. Tuan-tuan puan sekalian, ini tak bertepatan. Kita ini tak bertepatan dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ajar kita. Tengok Bilal radhiyallahu anhu, bukan orang Arab. Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada bangsa Arab, bangsa Quraisy, bangsa Arab. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, Bilal bin Rabah, Bilal radhiyallahu anhu orang Habsyah. Orang Habsyah iaitu orang apa? Orang yang kulit hitam. Orang kulit hitam memang tak handsome. Tapi tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi SAW layan Bilal bukan sebab Bilal tu Habsyah, tapi Nabi layan Bilal sebabkan Bilal yang ada iman dalam hati Bilal. Sehingga kan orang yang sangat disayangi oleh Nabi SAW antaranya halat Bilal. Nabi SAW pergi Isra' dan Mi'raj bertemu dengan Allah SWT. Nabi telah dengar tapak kaki Bilal telah berada di syurga. Tapak kaki Bilal bunyi dekat pintu syurga, dekat dalam syurga dah bunyi tapak kaki Bilal. Nak bagi tu macam tu kemuliaan yang Allah Ta'ala telah bagi kepada hadrat Bilal radhiyallahu anhu. Bukan sebab Bilal ni Habsyah, orang kulit hitam, tak. Tapi sebab iman yang ada dalam diri dia. Kita mulia bukan sebab kita Melayu. Kita mulia bukan sebab kita Melayu. Kita mulia sebab apa? Sebab kita ada Islam. Sebab kita ada iman dalam hati kita. Sebab kita Islam, kita mulia. Berapa ramai orang yang dia berbangga-bangga yang dia ni Melayu. Dia bangga yang dia Melayu. Dia bangga sangat yang dia ni Melayu. Tak, kita jangan bangga kita Melayu. Kita bangga diri kita sebab apa? Kita orang Islam. Orang Islam, dia sangat mulia di sisi Allah SWT. Walaupun dia Cina, walaupun dia India. Tapi di Islam, dalam hati dia ada Allah. Dalam hati dia percaya pada Allah. Dia percaya pada Nabi SAW. Maka dia telah berjaya di sisi Allah. Kita berjaya bukan sebab kita Melayu. Tuan-tuan kena faham benda ni. Tuan-tuan dan perempuan kena faham benda ni. Sebab tu kita susah nak sayang Cina. Sebab tu kita susah nak sayang India. Saya memang rapat dengan Cina, India. Sampai minta maaf, ada satu uncle dekat Mersing ni. Sampai tahap dia servis aircon saya pun free juga. Sebab dia sayang sangat kat saya. Saya pun tak tahu kenapa. Saya dah banyak kali dah pergi kedai dia. Asal servis aircon je free. Asal servis aircon je free. Semua free. Sebab apa? Sebab saya sayang dia. Sebab dia tahu yang saya sayang kat dia. Sebab tu tuan-tuan puan sekalian, kita sayang orang bukan sebab siapa-siapa. Kita sayang semua orang. Cina kita sayang, India kita sayang. Apa dah jadi dengan hati kita semua? Kita sayang sangat dengan bangsa Melayu kita. Tuan-tuan puan sekalian. Tapi tuan-tuan puan sekalian, kita lupa ke? Kita kena sayang pada semua bangsa. Cina, India, keliling kita kena sayang. Tu jiran-jiran kita tu yang masih belum Islam. Saya sendiri, saya cakap untuk diri saya sendiri. Diorang semua baik-baik. Diorang kalau saya keluar rumah je, dia mesti tegur. Ustaz, dia mesti tegur saya. Bos, dia tegur saya. Dia tegur saya pun tegur dia. Diorang baik-baik semua. Orang Cina, India, keliling kita ni, dia semua baik-baik. Dia semua orang baik-baik. Tapi tuan-tuan dan perempuan sekalian, apa dah jadi pada hati kita? Kita tak sayang kepada mereka. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, minta maaf cakap, kalau kita jiran kita ada Cina, ada India, tapi tuan-tuan dan perempuan sekalian, kita gagal untuk Islamkan dia. Kita gagal untuk kita kenalkan dia dengan Allah. Kita gagal untuk kita kenalkan dia dengan Allah SWT. Kita akan ditanya dekat akhirat nanti. Apa yang kita dah buat pada saudara kita? Apa yang kita dah buat dengan jiran Cina kita? Sampai mereka semua yang tak sampai mereka semua sampai mereka semua mereka tak kenal Allah sebagai Tuhan. Mereka tak kenal Allah sebagai Tuhan. Sebab tu kita kena bertaubat, istighfar tuan-tuan dan puan sekalian, sebab kita masih ada perasaan benci pada Cina, benci pada India. Tuan-tuan puan sekalian, jangan.
Nabi SAW sangat sayang pada umat dia. Nabi punya matlamat hidup Nabi. Impian ataupun keinginan Allah SWT sama dengan keinginan Nabi SAW. Apa dia keinginan Allah? Allah tak nak ada satu orang pun hamba dia masuk dalam neraka. Ini keinginan Allah. Allah cipta neraka, bukan Allah zalim nak masukkan kita semua dalam neraka. Allah cipta neraka untuk takut-takutkan kita, supaya ada perasaan takut dan harap. Itulah orang beriman. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, kita semua, Allah Ta'ala cipta kita semua untuk Allah semua masuk syurga, untuk Allah SWT masukkan kita semua dalam syurga. Dan keinginan Nabi SAW pun sama juga. Keinginan Nabi SAW, dia nak semua umat dia masuk syurga. Dia nak semua umat dia masuk syurga. Satu orang Yahudi mati, Nabi telah menangis. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kenapa nangis? Ni orang Yahudi yang mati." "Aku tak sempat untuk dakwah dia masuk Islam." Nabi menangis. Sebab apa? Ramai orang yang bukan Islam telah mati tanpa iman. Mereka akan duduk dalam neraka dalam selama-lamanya. Orang Cina keliling saya, sebelah rumah saya ni orang Cina, baik-baik, tapi dah tua, tapi masih tak kenal Allah sebagai Tuhan. Masih tak kenal Allah sebagai Tuhan. Masih tak terkesan dengan akhlak saya. Mereka masih tak percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jiran depan rumah saya orang baik, kaya, cantik-cantik semua, tapi tuan-tuan puaskan, mereka masih tak kenal Allah sebagai Tuhan. Kalau mereka mati malam ni, mereka akan duduk dalam neraka dan Allah akan tanya kepada saya. Allah akan tanya saya. Sebab tu tuan-tuan dan perempuan sekalian, apa dah jadi dengan kita semua sampai tahap kita benci India keliling kita benci China keliling kita, sampai kita tak ada rasa kasih dan sayang pada mereka semua. Semoga Allah ampunkan dosa kita semua. Semoga Allah terima kita semua. Semoga Allah sayang pada kita semua. Sebab tu tuan-tuan dan perempuan sekalian, kita semua kena belajar untuk kita lalui hidup ni dengan penuh rasa cinta dan sayang pada semua orang Cina keliling kita, India keliling kita. Kita doa sungguh-sungguh mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan mereka semua dalam syurga. Allah Ta'ala bagi akhir kalam mereka dapat ucap La ilaha illallah. Mereka semua akan dapat bersama dengan kita dalam syurga. Kita doa dengan Allah SWT, Ya Allah, saya tak mampu nak dakwah mereka. Ya Allah, bagilah mereka Islam, Ya Allah. Bagilah mereka Islam, Ya Allah. Boleh semua tuan-tuan dan perempuan sekalian? Itu sahaja daripada saya. InsyaAllah saya doakan tuan-tuan dan perempuan sekalian semua jadi orang kaya-kaya semua ni. Mudah-mudahan saya doakan tuan-tuan dan perempuan sekalian semua jadi orang kaya-kaya. Semua orang kata jadi orang hebat-hebat semua ni. Semua orang jadi orang kaya-kaya, jadi orang hebat semua. Kan? Mudah-mudahan Allah sayang kita semua. Cukuplah tu tuan-tuan dan puan. Ada nak tanya soalan apa-apa ke? Saya tak pandai tuan-tuan puan sekalian. Masya Allah. Tuan-tuan doakan saya. Saya banyak orang kata tuan-tuan dan perempuan sekalian, mudah-mudahan Allah terima kita semua. Mudah-mudahan Allah sayang kita semua. Tuan-tuan puan sekalian, jom kita sama-sama doa. Mudah-mudahan Allah terima doa kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya rahimal masakin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayangmu, Ya Allah. Engkaulah Rabb kami, Tuhan kami, Ya Allah, yang sayang kami lebih daripada mak ayah kami sayang kami. Ya Allah, Engkaulah Rabb kami, Tuhan kami, yang sayang kami, Ya Allah, lebih daripada siapa-siapa sayang kami. Ya Allah, Engkaulah Rabb kami, Tuhan kami, yang bagi kekayaan, yang bagi kemiskinan. Ya Allah, Engkaulah Rabb kami, Tuhan kami, yang sayang kami lebih daripada siapa-siapa sayang kami. Ya Allah, kami cuma nak satu. Ya Allah, kalau Kau nak jadikan kami orang kaya, jadikanlah kami orang kaya yang takut pada Engkau, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Kau terimalah kami semua, Ya Allah. Jadikanlah kami semua orang kaya-kaya yang takut pada Engkau, Ya Allah. Orang yang kasih sayang pada orang miskin, Ya Allah. Ya Allah, wujudkan dalam hati kami, Ya Allah, perasaan dan rasa sedih, rasa sayang, rasa cinta pada orang miskin keliling kami, Ya Allah. Ya Allah, wujudkanlah dalam hati kami, Ya Allah, perasaan, rasa sayang, cinta. Bila pandang orang miskin, rasa sayang, rasa cinta, Ya Allah, pada orang miskin. Ya Allah, Ya Allah, tolonglah kami, Ya Allah. Apa dah jadi dengan hati kami semua? Kami lihat Cina, India, Melayu keliling kami rasa benci. Ya Allah, Ya Allah, kami benci dengan orang Islam sendiri. Kami benci dengan Cina, India keliling kami. Apa dah jadi dengan hati kami, Ya Allah. Ya Allah, maafkan kami semua. Maafkanlah kami semua, Ya Allah. Kami bodoh, jahil, kami tak pandai, kami miskin. Ya Allah, tolonglah wujudkan perasaan rasa sayang, cinta pada orang miskin dalam hati kami semua. Ya Allah, terimalah kami semua. Maafkanlah kami semua. Kami tak pandai, bodoh, jahil, kami tak tahu apa-apa. Maafkan kami semua, Ya Allah.
Maafkan kami semua ya Allah. Ya Allah, mereka yang komen yang nak jadi kaya ya Allah dalam live saya ni ya Allah, Kau jadikanlah mereka semua orang kaya-kaya ya Allah, orang yang takut padamu ya Allah. Selesaikan segala hutang-hutang kami ya Allah, selesaikan segala hutang-hutang piutang kami ya Allah. Sebelum kami mati ya Allah, jadikanlah kami orang yang banyak memberi manfaat kepada orang lain ya Allah. Jadikanlah orang yang banyak memberi manfaat kepada orang lain ya Allah. Terimalah kami semua ya Allah, maafkan kami semua ya Allah. Ya Allah, terimalah kami semua, maafkanlah kami semua ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu minkum. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya sangat hargai tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok saya, boleh dengar video saya. Terima kasih banyak-banyak. Tuan-tuan boleh tolong saya, bantu saya untuk klik subscribe orang kata klik subscribe dekat channel YouTube saya, TV Ustaz Tidur. Tuan-tuan boleh pergi type Ustaz Tidur dekat YouTube. Tuan-tuan boleh tolong bantu saya subscribe saya punya YouTube saya, insya-Allah. Mudah-mudahan saya dapat bantu lebih ramai orang dengan saya gunakan YouTube saya, insya-Allah. Terima kasih tuan-tuan. Saya pun baru tahu je ni pasal YouTube ni, saya baru saya tahu. Saya tak pandai, saya bodoh benda-benda macam ni. Jadi ada orang nasihatkan saya supaya hidupkan YouTube supaya ramai orang dapat manfaat dan orang yang boleh saya bantu, insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan sekalian, terima kasih banyak. Saya just nak bagi tahu pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, siapa-siapa yang kat sini, tuan-tuan puan sekalian, saya just nak sharekan manfaat. Terpulang pada tuan-tuan dan puan-puan nak percaya ataupun tak, tapi saya nak sharekan manfaat pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya betul-betul nak bantu ibu-ibu, ayah-ayah, orang dewasa, maknanya 19 tahun ke atas. Siapa-siapa yang kat sini yang ada masalah cepat letih, cepat stres, lepas tu ada micro sleep, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, siapa kat sini yang kata cepat stres dengan anak-anak, cepat marah kan, siapa yang suami yang cepat-cepat marah, isteri yang cepat-cepat marah, tuan-tuan dan puan-puan tolong bantu mereka dengan saya punya produk saya ni, iaitu Homopati Walidain by Ustaz Tidur. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah produk yang kedua saya dan alhamdulillah dah dekat setahun dah produk ni. Syukur pada Allah dah banyak bantu anak mak ayah yang cepat stres, cepat marah, lepas tu yang cepat letih, lepas tu yang cepat mengantuk, susah bangun pagi pun boleh juga. Tuan-tuan perempuan sekalian boleh dapatkan segera. Kita ada sedikit promo sampai hujung bulan ni, sempena Ramadan. Tuan-tuan perempuan sekalian, satu botol ni harga dia RM20. Satu botol harga dia RM20, tapi tuan-tuan dan perempuan sekalian, saya nak buat combo 5 botol ni cuma bayar kami RM60 saja. Cuma bayar RM60 saja. Kalau tak 5 botol ni lebih kurang dalam 110, termasuk dengan postage. Tapi tuan-tuan puan sekalian, cuma bayar RM60. Tuan-tuan dan perempuan akan dapat semua ni, termasuk buku doa dan termasuk semua ni. Tuan-tuan boleh cuba makan Homopati Walidain by Ustaz Tidur ni, 2 biji pagi, 2 biji malam. 19 tahun ke atas. Makcik-makcik, mak-mak kita kan, yang orang kata yang mata yang dah tak berapa nampak, yang cepat letih, tuan-tuan dan perempuan bagi dia makan 2 biji pagi, 2 biji malam. Nanti tuan-tuan dan perempuan WhatsApp saya akan ajarkan macam cara makan dia, pantang larang semua saya akan bagi tahu. Boleh semua, insya-Allah. Suhada Hasan nak boleh, insya-Allah. Tapi minta maaf tuan-tuan puan sekalian, saya cuma ada lebih kurang dalam 10 combo saja. 10 combo ni saja ada. RM60 saja, siap post depan rumah. Kalau tuan-tuan rasa perlu untuk tuan-tuan perempuan yang cepat rasa letih, yang cepat penat, yang cepat stres dengan anak-anak, cepat stres dengan suami, cepat stres dengan isteri, tuan-tuan perempuan sekalian boleh cuba, insya-Allah. Dia lebih menenangkan dan insya-Allah tuan-tuan perempuan sekalian dia akan sembuhkan sistem dalaman badan kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan perempuan sekalian, alhamdulillah perubatan homopati telah diterima pakai di Malaysia sejak tahun 1962 tak silap saya. Jadi KKM dengan homopati dia sangat bekerjasama. Dan alhamdulillah tuan-tuan puan sekalian, dan ada sebahagian daripada orang yang menolak homopati, ada yang kata yang boleh terima homopati, terpulang pada masing-masing, terpulang pada kepercayaan masing-masing. Jadi tuan-tuan puan sekalian, boleh tolong klik dekat link yang saya dah bagi ni. Saya dah pinkan nombor yang kat bawah tu. Tuan-tuan puan sekalian, minta maaf 10 orang saja. 10 orang saja yang back in malam ni, kita akan postkan besok, insya-Allah. Okey, jadi tuan-tuan puan sekalian sangat penting. Dah setahun dah, alhamdulillah banyak testimoni yang kita nak. Jadi tuan-tuan puan sekalian, ini untuk mak ayah, yang ni untuk anak-anak. Yang ni untuk anak-anak, yang warna purple untuk anak-anak yang saya selalu promote. Tapi yang ni baru sampai stok tadi, hanya ada 500 botol sahaja. Tuan-tuan puan sekalian, siapa cepat dia dapat. Tapi saya untuk besok saya nak postkan 10 combo saja. Siapa cepat dia dapat. Semua ni satu set ni RM60 saja. Jimat lebih kurang dalam
RM50. Jimat lebih kurang dalam RM50. Termasuk post semua saya belanja. Jadi tuan-tuan puan sekalian boleh dapatkan, besok saya akan post. Tuan-tuan WhatsApp segera 10 orang saja ramainya, dan 14 orang lah WhatsApp. Saya bukan apa tuan-tuan, saya cuma banyak kerja. Besok saya nak kena buat misi untuk saya punya misi lah, misi khidmat pada umat. Dan saya nak pergi jumpa orang-orang yang susah dekat Mersing ni. Jadi saya agak sibuk. Jadi saya tak ada masa untuk packing benda ni. Dan isteri saya pun sangat penat. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, jadi ambil masa untuk packing benda ni semua. Jadi tuan-tuan puan sekalian, siapa yang cepat dia dapat sajalah. Siapa cepat yang WhatsApp dia dapat, insya-Allah. Tuan-tuan puan sekalian, tuan-tuan boleh back in malam ni, besok kita terus post. Kalau tak pun besok pagi boleh back in. Lepas sahur tu boleh back in, insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan sekalian, ini satu set ni RM60 sahaja. Jimat banyak sangat. Ustaz post ke Singapura boleh tak? Saya tak boleh post ke Singapura buat masa sekarang. Boleh post ke JB. Siapa-siapa yang ada saudara mara kat JB, boleh, insya-Allah saya postkan dekat alamat JB saja. Jadi tuan-tuan puan sekalian boleh dapatkan segera. Siapa yang cepat dia dapat, insya-Allah. Okey, tuan-tuan puan sekalian, terima kasih. Dah lama saya tak makan. Kena makan Nur Arina, insya-Allah. Makan dengan istiqamah. Nur Arina pula buat kowe semua. Boleh buat promosi semua untuk kowe kan. Insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan sekalian, boleh, subhanallah, menarik. Betul. Memang jimat sangat-sangat. Saya sengaja tuan-tuan puan sekalian bulan puasa ni banyak nak menderma sikit kan. Banyak buat promosi-promosi supaya ramai orang dapat manfaat. Okey, itu saja tuan-tuan puan sekalian. Terima kasih banyak semua sekali yang dah WhatsApp. Terima kasih. Sekejap lagi saya akan balas. Sebab untuk PKP ni semua saya yang uruskan. Saya yang balas WhatsApp, saya yang bungkus, saya dengan isteri yang bungkus, saya WhatsApp, saya balas WhatsApp, saya yang pergi post. Cuma kelebihan saya ni, saya adalah customer VIP untuk JNT Express. Jadi dia akan ambil barang rumah saya dan saya akan hantar juga, macam tu lebih kurang. Jadi tuan-tuan puan sekalian, terima kasih banyak-banyak semua. Saya sangat hargai tuan-tuan puan sekalian. Saya doakan semua tuan-tuan dan puan sekalian, Allah luaskan rezeki, Allah SWT luaskan rezeki, dan Allah Subhanahu Wa Taala bahagiakan rumah tangga tuan-tuan dan puan sekalian, hidup dengan kasih sayang. Saya doakan tuan-tuan puan sekalian bahagia dengan anak-anak masing-masing. Saya sayang anak-anak tuan-tuan dan puan sekalian. Siapa yang beli combo, minta maaf sekali lagi, siapa yang beli combo ni, siapa yang beli mana-mana combo daripada Ustaz Tidur akan mendapat satu slot. Satu keluarga, anak-anak, mak ayah semua boleh dengar motivasi anak soleh online bersama dengan Ustaz Tidur pada 10 Mei. Pada 10 Mei nanti. Jadi insya-Allah tuan-tuan puan sekalian, WhatsApp dulu apa-apa, nanti apa-apa kita bincang, insya-Allah. Okey, kita jumpa lagi. Terima kasih banyak. Doakan saya, doakan Ustaz Ibit Liu. Doakan saya, doakan Ustaz Ibit Liu, kita istiqamah untuk kita buat kerja ni, insya-Allah. Kita jumpa lagi. Tuan-tuan dan puan doakan besok, saya ingat saya nak pergi jumpa polis. Saya nak jumpa polis, saya nak nak minta kebenaran untuk pergi keluar daripada Mersing untuk kami bantu. Ada saya dapat tag tadi, ada satu orang pakcik yang tak ada rumah dengan anak dia, duduk kat Petronas. Saya tak tahu dah settle ke belum, tapi saya ingat saya nak bantu sewakan rumah dia. Saya cari rumah sewa untuk bantu dia. Boleh, insya-Allah tuan-tuan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak yang menyumbang kepada dana Ustaz Tidur. Terima kasih banyak yang menyumbang. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.